Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita dapat hidup, bernafas, melihat, mendengar, bergerak dan melakukan pelbagai aktiviti kita dalam kehidupan kita. Semua itu adalah anugerah yang akan Allah Subhanahu wa taala hitung balik dan tanya kita ke mana kita gunakan dia. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang teragung, kekasih yang disanjung, yang kita rindui untuk bertemu dengannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan syafaatnya di saat kita berada di dalam mahkamah dan hari perhitungan nanti. Juga selawat ke atas Nabi, ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita dalam siri membaca hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber kedua kepada wahyu. Sumber kedua maknanya wahyu ni ada dua, satu Quran dan juga yang kedua sunnah. Kedua sunnah. Dua-dua Quran dan sunnah ni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Cuma beza Quran dengan hadis adalah Quran ni kalimahnya datang dari Allah, apa tu maknanya dan lafaznya datang dari Allah. Adapun hadis, makna dan lafaznya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya datang dari Allah, lafaznya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat hadis qudsi, iaitu Allah Taala sendiri yang kata. Ada yang bersifat tidak hadis qudsi, Nabi terus menyatakan. Tapi apa pun yang datang daripada Nabi, kita beriman. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka hari ini kita belajar hadis Nabi ni adalah tujuannya untuk kita mengetahui apakah wahyu dan apakah yang Allah Azza wa Jalla berkehendak ke atas kita selaku hamba-hambanya. Baik. Dan kita pilih, alhamdulillah, sekali lagi kita ingatkan, kita pilih kitab Lu'lu' wal Marjan, membicarakan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi orang duk sibuk hadis sahih lah, orang duk sibuk hadis palsu lah. Tak ada, tak boleh. Tak apalah. Abang Aziz duduk kat sini dengar. Nak dengar habis tak? Nak duduk. Duduk. Abi nak ngajar, duduk malah lah Abi nak ngajar. Kula-kula strawberry? Tak ada. Gih. Jangan lalu depan kamera. Tak ada, duduk. Gih, balik. Baik. Jadi orang duk sibuk dengan hadis dhaif, hadis palsu. Kita kata apa? Cari yang mudah, iaitu hadis yang sudah disaring oleh para ulama. Itulah
hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ni, insya-Allah seluruh umat telah bersepakat untuk menerima hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sebagai hadis yang paling sahih, darjat yang paling sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Dan yang dalam paling sahih itu ialah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita panggil muttafaqun alaih. Jadi kita baca yang ni senang adalah kerja kita. Senang dah kerja kita. Orang kata, yakin ke tak ni? Barang ni daripada Nabi ni. Kau sangka sahaja. Kita kata tidak, kita yakin. Yang mutawatir 100%. Yang tidak mutawatir tapi muttafaqun alaih, kita boleh kata lebih daripada 90%. Bahawa dia kebarangkalian dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul daripada Nabi 90% lebih. Sikit lagi nak 100%, pasal dia yang paling sahih, muttafaqun alaih. Jadi kalau orang kata tak payah baca hadis, bukan kata tak payah baca hadis. Kalau dia kata kita baca hadis sahih ni belum tentu lagi sahih, maka jawapan dia perkataan tersebut, walaupun dia ni tidak menolak hadis, dibimbangi hujah itu adalah hujah golongan anti hadis yang tak patut keluar daripada mulut seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasul. Hadis sahih ni kita jangan campak pula kita ni. Kemungkinan hadis sahih pun belum tentu sahih lagi, boleh jadi dia ni pun kita pun lagi campak kemungkinan dia tidak sahih. Ulama ni berusaha untuk buang kemungkinan yang tidak sahih tu. Kalau betul orang ni rawinya thiqah, sanadnya sambung, kita dah sebut syarat-syarat dia, maka kebarangkalian dia sahih tu sangat besar, kita pun terima dengan senang hati bahawa ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebarangkalian yang kecil tu, betul ada kebarangkalian dia bukan hadis tapi 5% je, kita gunakan kebarangkalian tu besar-besarkan dia seolah-olah hadis tu tak layak untuk dipakai. Jadi tak kenalah lagu tu, tak kena. Kita belajarlah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, belajar, buka minda kita, buka hati kita, belajar dengan banyak ustaz, banyak guru, dan carilah perkata pun majlis-majlis ilmu yang bersifat ilmiah. Maksud ilmiah ni, dia datangkan dengan hujah, dia datangkan dengan bukti, dan dia datangkan dengan pandangan ulama-ulama yang benar. Bukan sekadar cerita penglipu lara, sedap didengar tapi dari sudut ilmunya kurang. Mungkin ada kebaikan dia tapi ada juga yang terpesong. Itu kita bimbang orang awam ni, kalau dah tak tahu dia jadi campur aduk belaka. Rawi dhaif tu bukannya jahat dak, tapi kerana sifat bercampur aduknya dia menyebabkan orang tak terima hadis. Kejap lupa, kejap ingat, kejap kata gini, kejap kata begitu. Jadi menyebabkan tak ingat, jadi orang pun tinggalkan hadis. Ambil betul-betul yang sahih. Okey, dan tu mudah-mudahanlah Allah memandu kita semua ni kepada agamanya berdasarkan sumber yang sahih. Berdasarkan sumber yang sahih. Dan ngaji hadis, ngaji tafsir ni memang berat. Memang berat. Berat dari sudut apa? Kerana dia fakta. Bila fakta ni nak kena semak, nak kena bahas, nak kena cek. Kita hak ahli mengajar pun berat, hak ahli dengar pun berat. Pasal dia bersifat fakta. Hak tak berat kan, hak sedap kan, cerita. Cerita ni nak percaya pun boleh, tak percaya pun boleh, orang kata lah. Tapi kalau cerita yang benar dari Quran dan Sunnah tu, nak percayalah. Cuma dia tidak seberat fakta. Hukum hakam, fakta, halal haram, hadis Nabi kata, nak kena ikut Nabi. Dia bersifat komitmen. Sebab bila kita baca hadis ni, sebut hadis, kita kena ada komitmen dengan hadis. Maknanya kita nak ikut dia.
Tapi kalau kita cerita ni tak apa, sekadar halwa telinga, nama lagi cerita. Nah, tapi kalau dia cerita pun cerita palsu, cerita bohong, ni tak layak. Tak layak. Bukan sebab tak layak tu cerita tu tak boleh cerita, tapi tak layak pada orang yang mengajar agama untuk berbohong walaupun dalam soal cerita. Nah, ada cerita dongeng, orang pun cerita dongeng. Nah, ke anak-anak, royak cerita dongeng lah. Hak kita duk dengar sama-sama kecil. Tak apalah, layaklah dia cerita tahap budak-budak. Tapi dalam majlis ilmu, bila seorang tu bercerita cerita yang bohong, maka itu tak layak. Bukan kerana cerita tu tak, kerana orang yang menceritakan itu tak layak untuk dia berbohong walaupun dalam perkara cerita main-main. Tak layak. Sebagaimana bohong ni tak layak pada seorang individu Muslim pun. Kalau sehingga Nabi SAW kata, kalau seorang ayah ataupun ibu, lafaz lebih kurang begitulah, saya lupa dah lafaz dia, tapi kalau dia kata kepada anak dia nak bagi sesuatu, kemudian dia tak bagi, sudah dianggap menipu di sisi Allah. Tahu tu dalam agama. Dan Nabi SAW sentiasa pesan ataupun berpesan kepada kita untuk senantiasa bercakap benar. Jadi tak layak kalau nak cerita panglipu lara, kita rekod cerita, kita buat cerita dalam majlis ilmu, yang tu tak payah. Kena hati-hati. Orang alim ni kalau dia cerita tu cerita sejarah pun sumber betul, cerita tok guru pun cerita betul. Dia tak cerita hak memang bayangan semata, khayalan semata-mata. Jadi mudah-mudahan sebagaimana kita sebut tadi, bila kita belajar dengan hadis, kita kembali kepada fakta yang benar. Cerita yang ataupun majlis ilmu berasaskan fakta yang benar. Memang beratlah, tapi berat itulah nikmat. Pasal apa? Pasal kebenaran itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab yang kita nak baca pada hari ini, bab at-targhibu fi sadaqati, atau bab at-targhibi fi sadaqati qabla an la yujadu man yaqbaluha. Bab galakkan untuk bersedekah. Galakkan untuk bersedekah sebelum tiba saat tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Maknanya dalam hadis ni ada satu, galakkan bersedekah. Yang kedua, dalam hadis ni juga ada cerita akhir zaman. Apa cerita akhir zaman? Satu masa nanti tak ada orang nak terima sedekah. Sebab apa? Sebab orang kaya belaka. Zaman kita ni ada lagi orang miskin. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Satu masa nanti orang kaya belaka, sampai orang tak nak terima sedekah. Tak ada orang nak terima sedekah sebab kaya belaka masa tu. Masa tu masa bila? Nanti kita cerita. Baca hadis dulu. Okay? Hadis yang ke-592. Hadis Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha. Yaqulu ar-rajulu
lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa ammal yawma fala hajata li biha. Harith muttafaqun alaih. Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian. Sebab Nabi kata tasaddaqu, bersedekahlah. Sebab akan datang satu masa ketika seseorang keluar membawa sedekahnya dan tidak ada orang yang mahu menerima sedekahnya. Okey. Saat itu orang berkata, andaikan engkau datang kemarin, yakni semalam lah bahasa kita, semalam, nescaya aku terima sedekahmu. Nescaya aku terima sedekahmu. Adapun hari ini, maka aku tidak memerlukannya lagi. Ya salam. Keadaan kita ni, hadis ni sebut dua perkara sebagaimana kita sebut tadi. Pertama, anjuran bersedekah. Jadi anjuran sedekah ni bukan zaman tu saja, zaman sekarang pun memang ada anjuran sedekah. Maka hadis ni menceritakan bersegeralah untuk bersedekah sebelum tiba hari yang disebutkan. Apa dia? Hari di mana tidak ada orang menerima sedekah. Dalam Quran pun sebut supaya bersegera sedekah ni. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang beriman, bersedekahlah kamu sebelum tibanya satu hari la bay'un fihi, tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli, tidak ada khullatun ni teman baik, khalil. Tidak ada lagi apa kawan-kawan ni, wala syafa'ah, tak boleh nak tolong siapa-siapa, tak boleh nak tolong. Hari ni hak boleh sedekah. Maknanya ada perintah untuk segera bersedekah. Ada perintah untuk segera bersedekah. Ayat sebetul ayat khullatun tu kita tengok kejap. Mana pula ni? Ayat Quran dalam juzuk yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la. Wahai orang beriman, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli, tidak ada kawan teman, tidak ada pula pertolongan syafaat. Jadi sebelum kiamat tu berlaku, sedekahlah cepat-cepat. Ada perintah supaya sebelum mati. Sedekah ni sebelum mati. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, dia orang beriman ni ataupun disebut orang munafik ni, bila nak mati, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, boleh tak kamu tangguhkan sekejap mati aku ni? Pasal apa? Fa as-saddaqa, aku nak sedekah, wa akum minas salihin. Jadi ada orang Allah Ta'ala sebut perintah sedekah ni, dia cerita-cerita sedekahlah sebelum kamu mati. Kalau dah mati, mu nak minta kembali semula kepada Allah untuk sedekah, tak boleh dah. Nak minta undur balik, ya Allah, boleh tak aku nak balik sekejap je, aku nak sign cek nak bagi ke tahfiz.
Bagi tapi mana? Tapi Abu Bakar lah. Kalau kita kan ngeping lalu. Mana lagi tak ngeping? Tapi orang lain boleh juga. Aku nak sign cek nak bagi masjid. Aku nak sign cek nak bagi pada anak yatim. Aku nak balik Allah sekejap. Jangan sign cek tu, jangan sign je. Kalau aku tak sign, orang tak boleh ambil duit tu. Kan? Tapi boleh tak balik? Tak boleh. Kemudian ada galakan bersedekah sebelum hari kiamat. Maknanya kalau dah mati, kiamat tak boleh buat apa dah lah. Dan ada juga galakan bersedekah sebelum tibanya waktu sedekah tidak lagi diterima. Sedekah tidak lagi diterima. Bila waktu ni? Ni adalah khabar akhir zaman. Ada yang berpendapat ini terjadi pada masa Imam Mahdi. Imam Mahdi ni kita dah sebut dah sebelum ni, bukan nama dia Mahdi. Tak ada nama. Akhir zaman nanti nama dia Mahdi. Kalau hak bubuh nama orang tu banyak. Kawan saya pun anak dia nama dia Mahdi. Ada hak meninggal dulu kawan kita Masjid Mustaqim tu Mahdi. Nah, hak mengaku Imam Mahdi pun banyak juga. Dia akulah Imam Mahdi, mengaku. Imam Mahdi ni sebenarnya satu sosok tubuh pemimpin di akhir zaman, berketurunan dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memimpin dengan adil. Namanya sama seperti nama Nabi dan nama datuk Nabi. Namanya seperti nama datuk Nabi dan ayahnya seperti ayah Nabi. Maknanya apa nama dia wallahu taala alam. Okay? Zahirnya nama seperti nama Nabi, ayah dia nama seperti ayah Nabi. Kemudian yamlaul arda qistan wa adla. Dia ni akan bila dia memimpin, dia memenuhi bumi ni dengan keadilan dan kesamarataan. Keadilan dan kebaikan. Semua orang ni dapat seadil-adilnya. Orang kaya pun diberi harta, orang miskin pun dapat harta. Kemudian dia memimpin dengan adil, tegakkan agama. Nombor satu sekali adil ni tegakkan agama lah. Yamlaul ard adlan wa qistan. Adil ni maknanya adil dari sudut menegakkan agama. Orang yang berkuasa dihukum sebagaimana orang yang bawahan, bangsawan dihukum, orang bawahan dihukum. Adil lah tu kan. Kemudian menegakkan hukum syariat, hukum Allah. Itulah adil. Jadi orang ni dia akan datang dengan keadilan. Kemudian dia pula memimpin dengan qistan. Qistan ni dia bagi orang hak masing-masing. Di saat itu bumi pun menjadi subur, buah pun menjadi besar, binatang pun jadi gemuk, susu jadi banyak. Keberkatan dari langit dan bumi itu melimpah-limpah. Jadi semua orang jadi kaya. Saat tu ni bila orang nak sedekah, orang tak nak ada sedekah. Ya Allah. Jadi kita ni walau tak kaya ada untung. Apa untung dia? Zaman kita ada orang terima sedekah. Jadi orang kaya dengan kita hak tak berapa kaya ni bukan miskin lah. Nah, miskin tu tidaklah, cuma tak kaya, tak miskin. Adalah duit, boleh infak sikit sebanyak. Ada orang terima walaupun RM1, alhamdulillah. Pergi kat traffic light ada orang orang hias duduk gitu. Nak bagi serba salah, orang kata salah bagi. Tak bagi ke kesian pula dia ni, PKP tak boleh nak kerja. Tara orang kerja pun, orang kita pun tak boleh kerja, apatah lagi orang dia. Mari pula jenis cacak-cacak ke apa dengan tongkat tu tak tengok, kesian. Bagi juga sikit. Alhamdulillah, ada orang boleh terima sedekah kita. Balik kampung pula tengok ada orang, Allah susahnya makcik tu. Ada orang sedekah tu tidak sedekah dengan duit pun. Dia sedekah beras, dia sedekah gula, dia sedekah minyak, dia sedekah
Ini kita akan baca nanti sedekah, bab sedekah ni walau sebesar setengah biji kurma. Bagus bab sedekah ni. Ni sedekah lah. Walau sikit lah ni orang terima, alhamdulillah. Ni alhamdulillah. Kalau nanti tak terima sajalah tuan-tuan. Piti banyak pun berjuta duit. Aku nak bagi ni, mu nak terima tak sedekah ni? Berapa mu nak bagi? 10 juta. Tak payah, aku pun ada duit. Nak katakan zaman di mana orang tak terima dah. Kalau kata, kalau mu datang semalam je aku terima, hari ni tak terima dah, aku tidak berhajat lagi pada tu. Ni jadi galakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang ke seterusnya 593. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'ahu 40 imra'atan yaludhna bihi min qillatir rijali wa kathratin nisa. Muttafaqun alaih. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa seorang membawa emas untuk bersedekah dan tidak ada orang yang mahu menerima sedekahnya. Bawa emas ni, bukan kata bawa beras dak, bawa emas. Dalam hadis ni bukan bawa duit sikit-sikit, bukan RM1, bukan RM2, bawa emas. Bawa emas. Boleh jadi emas pun masa tu tak ada nilai dah. Orang nak makan, orang ada makan. Setakat emas ni supaya juga kadang-kadang ada orang duk simpan duit sampai satu zaman perang berlaku. Orang tak nak dah duit. Orang nak makanan. Tak? Duit tak ada dah duit. Duit kalau bagi pun tak ada nilai. Macam zaman Iraq dulu. 1 dinar Iraq bersamaan dengan RM4 kau. RM4 kau. Dulu. Asal-asal. Tahun 90-an. Sebelum berlaku Perang Teluk. Bila berlaku mereka serang, duit apa tu Iraq jadi lebih kurang daripada RM4 tu jadi 30 sen. Jatuh teruk. Jadi masa dulu kalau kita bagi 1 dinar orang seronok Lepas pada tu bila bagi 1 dinar orang tengok 1 dinar. Saya cerita zaman dia dulu, dia ingat sangat mak saudara dia. Mak saudara dia jual apa panggil, jual etok, orang panggil kan, orang Kelantan panggil etok. Tahu etok ni jenis makanan macam kerang, macam remis gitu, makanan hak duduk dalam sungai. Ada jual kacang rebus, jual etok, jual orang jual pasar macam pasar Siti Khadijah tu kan. Jadi arwah nenek saya ni dia jual tu lah kerja dia. Semalam baru duduk cerita, dia cerita panjang semalam. Seronok lah. Jadi dia kata mak saudara dia ingat sangat. Mak dia dengan apa mak saudara ni, dia pergi berniaga, sama-sama berniaga. Jadi bila nak balik, barang banyak lah bawa balik barangnya. Moga kalau habis tak apa, kalau tak habis zaman dulu tak habis kat balik lah. Jadi mak saudara ni dia pun okey lah, ni ambil lah ni kacang ni wika, dia panggil pa lah. Ayah saya kan cik pa kan. Ni bagi ke pa ni. Ni bagi pa tu dia pun ambil duit 20 sen. Ni bagi pa, bagi duit sekolah dia. Duit sekolah bagi 20 sen tu, ke Allahu Akbar. Banyak dah sama kita dulu. Cubui budak lah ni 20 sen.
20 sen, dia kata 20 sen. Boleh beli ke 20 sen? Tak. Jadi dalam bahasa mudah kita kata bersedekahlah. Sebelum satu masa nanti orang tak terima sedekah kita. Lah ni kita ada 20 sen, orang terima sedekah kita. Sedekah lalu lah ni. Nanti esok orang tak terima. La hajata li fi, aku tak. Boleh jadi tak terima sebab kalau kira emas ni masa tu orang tidak berhajat dah kepada emas. Boleh jadi disebabkan duit inflasi berlaku sehingga tak laku dah nilai duit. Boleh jadi sebab orang tidak berhajat kepada apa-apa. Tapi ada pandangan kata ni zaman Mahdi orang terlalu kaya, orang banyak nikmat, orang tidak berhajat. Semua tu kebarangkalian boleh berlaku-belaka. Cuma yang utamanya, poin yang utama ialah sedekahlah semasa duit kita orang masih lagi perlu. Kalau dah orang tak nak duit kita, duit ustaz pun kadang-kadang tak laku juga. Duit ustaz kadang-kadang tak laku. Nah, kalau pergi makan dengan Syahid, kita kata nak bayar, dia kata tak payahlah, duit ustaz tak laku. Duit dia yang laku. Duit ustaz ambil lah, duit ustaz tak laku, dia kata. Tak laku duit kita. Tak ada orang nak duit kita. Dia pula duit dia guna duit dia. Tu pun salah satu sebab juga. Tai duit kita laku tu, sedekahlah. Sedekah tai duit kita tak laku, tak ada orang nak duit kita. Jadi bersegeralah dalam sedekah. Hadis yang seterusnya, tak habis lagi. Dan terlihat seorang lelaki, cerita akhir zaman juga ni. Satu zaman di akhir zaman, mah ni tak ada nilai, orang tak nak dah. Dan terlihat seorang lelaki diikuti 40 orang wanita. Semuanya berlindung kepadanya kerana sedikitnya lelaki dan banyaknya wanita. Seorang lelaki, 40 orang perempuan nak berlindung dengan dia. Kahwin boleh 4 je. Tapi nak sebutnya, jumlah mereka sampai akhir zaman ni 140. Ada sampai 150 lelaki ni. Pas lagu mana kita nak selesai isu ni? Tak boleh selesai. Akhir zaman tu memang lagu tu dah. Boleh selesainya di pintu syurga. Pintu syurga bolehlah selesai. Selesai macam mana? Orang perempuan yang tak ada suami tu, dia akan dipertemukan dengan orang lelaki-lelaki ahli syurga, masuk syurga sama-sama. Seorang lelaki ahli syurga, dia akan mau bawa paling minimal 2 orang isterinya dari ahli dunia. Isteri hak bidadari tu jangan kira lah, banyak lah. Isteri dari ahli dunia ni, dia bawa paling kurang 2 orang. 2 orang. Bini dia kata, abang, mana dulu abang tak bagi tahu ya, dia kata. Dulu abang tak bagi tahu ya. Rupanya abang ada seorang lagi ya, diam-diam abang ni. Jawapan dia tak. Allah Ta'ala ni akan pasangkan. Apabila nak masuk syurga, tidak ada orang masuk syurga dalam keadaan bujang. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau lelaki mati tak kahwin, nanti akhirat dia ada pasangan dia. Kalau perempuan mati tak kahwin, dia akan ada pasangan dia. Dia akan masuk syurga dalam keadaan berpasang-pasangan. Okey? Jadi jangan bimbang. Adalah nanti pasangan tu. Cakap gitu seronok lara perempuan. Jadi dia kata tak payah kahwin banyaklah dunia ni. Tunggu akhirat je lah. Ada juga lagi tu. Kita kata tak, atas dunia lagi kesian dia atas dunia ni. Kena kahwin lah, pasal apa atas dunia ni dia nak pasangan. Dia pun nak zuriat juga. Orang perempuan tu pun dia nak zuriat juga. Jadi bincang elok-elok je lah. Bincang lah. Jangan sampai cerita lain pula ni. Tapi nak sebutnya, itulah keadaan akhir zaman. Itulah dia keadaan akhir zaman. Akhir zaman nanti, duit tak ada orang nak terima sedekah, wanita juga terlalu ramai.
Hadis yang seterusnya, hadis 594, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikumul mal fayafida hatta yahimmu rabbal mal hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'riduhu alayhi la arabali muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sampai berlimpah harta kekayaan. Ni yang kita kata sebut pandangan hak pertama tadilah, sampai berlimpah harta kekayaan. Sampai orang kaya sangat menginginkan ada orang yang mau menerima sedekahnya. Bahkan sampai ditawar-tawarkan, tetapi dijawab oleh yang ditawari, aku tidak lagi memerlukannya. Tidak lagi memerlukannya. Maknanya sampai satu zaman orang tak berhajat tu macam mana zaman kita ni hajat ni sebab dua. Satu sebab tak ada, yang kedua sebab tamak. Kan ada je orang ni dia tak layak pun terima zakat, tapi saing borang zakat. Apa tak? Bererti zaman yang disebut nanti, orang cukup dan tidak tamak. Sebab dia kata aku tidak perlu padanya. Orang cukup harta dan tidak tamak. Sebab apa? Sebab pemimpin dia adil. Sebab keberkatan dari langit tu datang. Jadi orang tidak bersifat dengan tamak. Kita ni Allahu Akbar. Zaman kita ni sampai beras tu makan di bubuk. Simpan. Orang bagi zakat terima. Tak. Sampai beras tu makan di bubuk. Atau dimakan bubuk. Makan di bubuk tu bahasa Kelantan. Makan di bubuk. Maknanya dimakan bubuk. Ajaib tu kalau cikgu bahasa salah tu. Makan di bubuk. Makan di bubuk. Makan di bubuk. Ada bahasa Kelantan gitu. Yang makan bubuk, makan bubuk. Bukan makan bubuk. Kalau makan bubuk, kita pergi makan bubuk. Kalau makan bubuk, yang makan bubuk lah. Yang makan bubuk maknanya bubuk tu makan. Yang beza dia, imbuhan pun tak ada imbuhan. Intonasi tu. Makan bubuk, mana kita pergi makan bubuk. Nyon nak berah. Aku makan bubuk hari ni. Maknanya dia bahasa berah tu tak bahasa elok-elok, ada bubuk dalam berah, maksudnya makan sekali dengan bubuk tu. Maknanya aku hari ni makan bubuk hari ni. Makan bubuk. Ni selingan ni, selingan. Kalau makan bubuk, maknanya berah tu dimakan oleh bubuk. Makan bubuk. Bahasa. Semalam ada orang tanya, betul ke doktor falsafah ni dekat Kelantan orang panggil doktor Palosapoh? Palosapoh. Pernah dengar orang sebut doktor Palosapoh? Tak dengar, tak pernah dengar. Ada orang tu dia sebut doktor falsafah ni, dia kata doktor Palosapoh. Jadi Palosapoh ni makna kepala sampah. Kepala sampah. Jadi dia tanya saya, betul ke orang Kelantan sebut doktor falsafah tu doktor Palosapoh? Saya kata tak ada orang Kelantan sebut lagu tu. Ni orang Kelantan sendiri bersaksi ni. Tak ada orang Kelantan sebut doktor Palosapoh, melainkan orang hak nak menghina dan dia nak sebut dengan sebutan yang tak elok terhadap orang seseorang, sehingga dia panggil kepala sampah.
Tak ada orang Kelantan tak sebut pala siapa. Jangan dia takwil baik sangka sangat. Tak ada. Tak ada orang sebut pala siapa orang Kelantan. Orang sebut doktor. Tabik. Kalau doktor falsafah pun orang panggil doktor falsafah. Doktor falsafah dia panggil falsafah ataupun doktor ialah orang padadah doktor. Doktor gapo? Doktor PhD tu bukan doktor perubatan, doktor PhD. Orang sebut gitu. Tak ada orang sebut doktor falsafah. Mana ada Baik. Jadi nak kata apa tadi yang makan bubuk. Ada zaman kita ni Allahu Akbar, sedekah tu gak ambil walaupun dah ada dah. Beras tu habis dimakan bubuk pun ambil lagi. Bererti zaman hak disebut dalam hadis ni orang tidak berhajat kepada harta sebab dua. Pertama sebab harta banyak, yang kedua sebab tidak tamak. Tak tamak dah zaman tu. Orang tu siapa pekat bagi ke orang lain lah. Bagi ke orang lain lebih berhajat. Pergi ke orang ni bagi ke orang lain lah berhajat. Aku tidak berhajat. La hajata li fi. Aku tidak berhajat kepada tu. Jadi dia ni berkeadaan dan tidak tamak. Zaman bila nak laku lagu ni? Kita tengok zaman kita lah ni tak berlaku lagi. Kalau orang bagi bantuan free, Allahu Akbar. Hak isi borang berim dulu kan. Hak isi borang berim. Hak layak pun isi, hak tak layak pun isi. Bantuan sara hidup, hak layak pun isi, hak tak layak pun isi. Hak tak layak tu maknanya dia ni kalau kira ada duit dah lah, ada gaji dah, isi juga. Pasal apa? Pasal tamak. Zaman akhir zaman ni cukup dan tidak tamak. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang tidak mengambil dari bukan hak dia. Ini akan berlaku di akhir zaman. Jadi kesimpulan daripada semua hadis ni, sebelum sampai masa tu bersedekahlah. Lah ni ada terima duit kita 10 sen? Ada. Bui. Bersedekahlah. Ada orang nak terima duit kita RM1? Ada. Bagi. Alhamdulillah. Ada orang nak terima duit kita RM100? Ada. Bagi. Alhamdulillah. RM1,000 ada orang nak? Alhamdulillah ada. Bagi. Zaman lah ni ada. Jadi kalau tak boleh bagi RM1,000, bagi RM100 ada orang terima. Alhamdulillah. Kalau tak boleh bagi RM100, RM10 orang terima. Alhamdulillah. Kalau tak boleh bagi RM10, bagi 10 sen. 10 sen tu adalah kadang-kadang orang terima, kadang-kadang tak terima. Kalau bagi RM1 lah. Tak dalam tabung masjid, bagi RM1. Budak-budak pula ni tak sih dah duit RM1. Tak sih dah duit RM1. Anak saya tu mari, Abi nak tukar duit RM1. Tak nak pegang duit RM1. Nak tukar duit RM10. Mai budak lah ni jangan kira. Tak. Tak nak dah duit RM1 ni. Dia nak pegang duit RM5, RM10. Duit RM1 ni susah. Yalah nak beli top up pun RM10. Duit RM1 tak ada. Mana ada. Baik. Bab yang seterusnya. Bab qabulus sadaqati minal kasbit tayyibi wa tarbiyatiha. Bab sedekah yang diterima Allah hanya dari sumber yang halal. Hadis yang ke-595. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wala yas'adu ila Allahi illa at-tayyibu fa inna Allaha yaqbaluha biyaminihi hatta thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang halal dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali yang baik, yakni halal.
Siapa yang bersedekah dengan sebesar biji kurma. Sedekah sebesar biji kurma. Bi'adli, sama nilai dia. Bi'adli ni bukan sebesar tu emas sebesar biji kurma. Kalau emas sebesar biji kurma 1000 harga dia. Dak ni bi'adli tamrah, makna sedekah dia nilaian dia sebiji kurma. Kalau sebiji kurma, kalau sekilo RM20, sebiji kurma tu berapa sen je kan? Maknanya senilai bi'adli, senilai sebiji kurma. Okey, dengan syarat sedekah tu dari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Kenapa? Kerana sedekah ni tidak akan sampai kepada Allah melainkan dari rezeki yang halal. Okey, apabila sedekah tu sampai kepada Allah, yakni Allah terima sedekah tersebut, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Ini satu lafaz hadis yang muskil. Muskil pada orang yang muskil lah. Tak muskil pada orang yang hatinya beriman. Orang muskil, Allah terima dengan tangan kanannya. Apa hal pula cakap Allah Ta'ala tangan kanan, main kanan pula. Sebelum ni kita kata Allah Ta'ala, dia mau kata ada tangan je. Ni mari main tangan kanan pula ni. Ke mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni kaedah dia mudah je. Kalau Allah Ta'ala kata lagu tu lah, nak kata apa lagi? Kalau Nabi SAW kata lagu tu lah, nak kata apa lagi? Jadi kenapa kita sebut tangan kanan? Sebab Nabi sebut yamin. Dalam hadis tu Nabi sebut, Allah Ta'ala ni, fa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih. Nabi yang sebut yamin. Takkanlah kita nak terjemah benda lain. Kalau kita terjemah benda lain, kita seleweng. Kita seleweng. Sebab Nabi sebut yamin, kita pergi seleweng makna lain. Tak boleh. Seolah-olah kita ni menyembunyikan apa hak Nabi sebut. Tak boleh. Jadi Allah menerima dengan tangan kanannya sebagaimana Nabi sebut. Habis tu kalau dia kita tanya lagi, tangan kanan Allah tu lagu mana? Hak ni kita jetik kepala dia. Jangan tanyalah bagi hak Allah Ta'ala tak bagi tahu. Hak Nabi tak bagi tahu, jangan tanyalah. Setakat beriman dengan hak Nabi bagi tahu, cukup. Allah Ta'ala terima dengan tangan kanan dia. Ya. Tak apa, setakat tu je lah. Maknanya Allah terima. Dan mengisbatkan bagi Allah ni tangan. Cuma jangan duk bayar tangan kita, tangan support. Jangan bayar. Kalau bayar, kita jetik dia. Apa jenis bayar orang tak royak ni? Kita ni dengan Allah, dengan Rasul beriman. Setakat mana Allah bagi tahu, kita terima. Hak Nabi royak, kita dengar. Lebih daripada tu, wallahu ta'ala a'lam. Jangan pula kita pergi seleweng makna dia. Kita seleweng. Kalau kita seleweng makna dia, maka kita dengan Nabi ni ada selisih lah jadi. Selisih. Dan kita dengan Nabi ni patut tak selisih. Tak boleh selisih kita dengan Nabi. Sebab innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nabi kata dah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, binasa umat-umat terdahulu adalah disebabkan banyaknya mereka mempersoalkan nabi-nabi mereka dan banyaknya berselisih dengan nabi-nabi mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kita ni janganlah selisih dengan nabi. Kalau nabi kata lagu tu je lah. Demo je pahal lagu tu. Orang lain tak pahal lagu tu, demo, pokok demo main puak pula dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mau bukan puak ni. Kita tanya, siapa dia hak pahal lagu ni?
Hak faham tangan sebagai tangan ni, siapa dia faham lagu ni? Sahabat faham lagu tu, tabi'in faham lagu tu. Nah, Imam Ahmad faham lagu tu. Imam kita, Imam mazhab kita, Imam Syafi'i faham lagu tu. Habis Imam Malik faham lagu tu. Pak mazhab semua faham gitu berlaku. Pada mau nak main puak mana? Nah, semua imam pak mazhab, para sahabat tak seleweng hak Nabi. Nabi ayat lagu tu. Nah, jangan kita main seleweng. Lepas tu kita ni puak-puak dia main puak pula. Pak kalau main puak ni sudahnya gimana? Kita ni beriman. Hati kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah, kalam Rasul, kita kata sami'na wa ata'na. Itu bab akidah lah. Bab akidah kita pun jangan seleweng. Hak Allah Ta'ala kata gitu-gitu ya. Hak Nabi kata gitu-gitu je. Faham? Tak payah pergi. Kalau ni orang duk tanya, kalau kita royak lagu tu nanti seolah-olah Allah Allah kata dia tahulah dia lagu mana. Kita pula seolah-olah duk main seolah-olah Allah Ta'ala ni tak tahu nak ayat tentang diri dia sendiri. Mustahil. Hak kata ada tangan, kata tu Allah sendiri. Pas Nabi, pas sahabat pun faham molek, pas tabi'in pun faham molek, mari imam pak mazhab pun faham molek, mari pak kita je. Jadi sebab tu kita kata bab akidah ni hak paling selamat sekali. Kita ni jangan memandai-mandai, ikut sahaja. Ikut siapa? Ikut Quran, ikut hadis. Ada yang tak ikut ulama. Tak, kita ikut ulama pak mazhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam pak mazhab. Semuanya tidak menyelewengkan makna hak berkaitan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kembali kepada bab sedekah tadi. Jadi bila Allah Ta'ala terima, dalam hadis sebut dengan tangan kanannya. Full stop. Jangan nak fikir lebih lah. Kalau fikir lebih tu salah demo. Tidak salah orang lain tak. Demo salah fikir lebih. Hadis Nabi tak ayat lebih. Nabi kata gitu-gitu. Iman, lagu mana? Tunggu masuk syurga tengok. Allah comel lagu mana? Tak usah fikir lagu mana. Tunggu masuk syurga. Kita beriman je Allah ni jamilun, Allah ni comel. Tak usah fikir lagu mana. Tunggu masuk syurga nanti boleh tengok lah. Kalau kita bahala ni, kalau kita seleweng takut tak boleh masuk syurga. Tuhan marah pula. Apa mu seleweng? Yang marah Tuhan tak pasal. Kita ni tunduk saja. Allah kata gitu-gitulah. Nabi kata gitu-gitulah. Sami'na wa ta'na. Baik. Jadi bila terima tu, thumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian dipelihara untuk orang yang sedekah itu sebagaimana orang memelihara anak untanya sampai menjadi sebesar gunung. Sedekah tadi, banyak mana sedekah tadi? Senilai biji kurma. Bila Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala terima dia di sisi Allah dah berganda dah. Jadi sebesar anak kuda. Kemudian Allah Ta'ala gandakan dia lagi jadi sampai sebesar gunung. Asal mana? Sebesar biji kurma. Allahu Akbar. Betapa besarnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan betapa besarnya pahala bersedekah. Belum ni kita kata ayat Quran yang sebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tu dia. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah fi sabilillah, berinfak fi sabilillah ni seperti kamathali habbah, ada satu biji benih. Allah Ta'ala pun
kembangkan benih tersebut. Ambatat sab'a sanabil, daripada satu benih tu 7 tubik 7 tangkai. Cambuh naik ada 7 dahan, 7 tangkai atau 7 dahan. Ambatat sab'a sanabil. Sumbulah ni dalam bahasa Arab tangkai sebenarnya, tapi kita nak suruh faham tak? Keluar. Kalau kita mudah tak? Pandai lah, mudah nak suruh faham mudah. Kalau pecah dahan-dahan ni banyak pula moktel tu tak berapa nampak. Ni satu biji keluar satu batang, keluar 7 tangkai. Mudah bahasa kita nampak. Satu biji kurma, kalau bijinya tak boleh standar 100 biji dak. Ni pokok kurma. Kurma ni naik, lepas tu tubik 7 tandan. Setiap tandan tu atau masalah apa, ambat sab'a sanabila fi kulli bulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai tu ada 100 biji. Wah, besar banyak. Hak tu kaedah biasa. Kaedah luar biasa. Allah Ta'ala kata lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan lagi. Ada siapa yang dia kehendaki. Mari dalam hadis ni, sebiji kurma bukan jadi 700, bukan sebiji 700 kali ganda tak. Sebiji kurma boleh jadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Besar tak pahala sedekah? Besar tak? Jadi kita ni kalau ada duit sikit pun bergagilah sedekah. Sedekah kepada siapa tu, ikutlah. Kita dah sebut dah baru ni, sedekah yang paling baik ialah sedekah pada kaum kerabat. Kaum kerabat kita, mak saudara kita, pak saudara kita, kalau ada hak susah, adik-beradik kita kalau ada hak susah, yang tu kita dahulukan. Besarnya pahala dia. Besar pahala dia. Jadi pakat sedekah belaka. Kalau tak jumpa bab sedekah, kita ada tahfiz sedekah kita tu. Ngepeng pula. Ngepeng kena ngepeng sama. Tapi insya-Allah lah. Mudah-mudahan Allah terima sedekah. Kita nyinju kepeng je. Apa semangat sangat kepeng? Sebab ada hadis kita nak sapa bab hadis ni tapi tak sapa lagi. Kita pergi dulu. Bab yang seterusnya, bab al-hathu ala sadaqati walau bi syiqqi tamrah au kalimatin tayyibah wa annaha hijabun minan nar. Anjuran bersedekah walau separuh kurma atau dengan kalimat yang baik, dan sedekah itu menjadi hijab dari api neraka. Hadis 596 dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh biji kurma. Hadis yang seterusnya, hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu lagi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah laisa bainallahi wa bainahu tarjuman thumma yanzuru fala yara shay'an qaddamahu ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وعنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها
thumma qala ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Muttafaqun alaih. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu melainkan dia akan berhadapan dan berbicara langsung dengan Allah pada hari kiamat. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Tuhan. Ini akhirat nanti. Nabi SAW kata, setiap manusia ni menghadap Allah dan akan berbicara dengan Allah secara direct. Tak ada perantara, direct langsung. Zaman ni kita ni kata kita tak boleh nak kena ada perantara. Tak boleh direct dengan Allah. Akhirat nanti Allah Ta'ala buang perantara tu. Direct kita dengan Allah. Pasal apa? Sebab memang itulah Allah Ta'ala nak kita ni direct kepada Allah. Jadi berdasarkan cerita hak ni amal di dunia pun gitu. Hari akhirat bila hisab ni berlaku waktu hisab, setiap manusia ni akan menghadap Allah dan akan dihisab secara langsung antara dia dengan Allah. Allah akan tanya dia, Allah Ta'ala berbicara dengan dia. Laisa bainahu wa laisa bainallahi wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah pun antara dia dengan Allah. Dia tanya lagi, apa kita nak kecek bahasa gapo dengan Allah? Ada orang tanya kan, nak kecek bahasa gapo dengan Allah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagai tak payah tanya. Bapa tak payah tanya. Nak kecek dengan Allah ni, Allahnya tahu nak kecek gapo dengan kita. Dia lagi boleh buat akhirat nanti. Kulit ni berkata-kata. Dan mau tak tanya pula kulit nak kecek lagu mana. Tangan boleh berbicara dengan Allah. Setakat mu hak kecek dah, cuma bahasa je beza. Tak payah tanya lah nak kecek bahasa gapo. Yang penting kita beriman semua manusia akan berkata-kata dengan Allah. Kulit boleh kecek, mata boleh kecek, tangan boleh kecek, kaki boleh kecek. Setiap orang akan berkata-kata dengan Allah. Jadi jangan fikir cakap bahasa apa. Yakinlah, yakin akan bercakap-kata. Kemudian orang itu melihat tetapi tidak terlihat apa pun di depannya. Dia melihat ke apa? Melihat amalan dia. Cari-cari amalan, tak ada apa. Tak ada apa dia. Kemudian dia melihat pula di sekitarnya dan dia melihat api. Dia melihat api. Jadi Nabi SAW kata, masa tu hak selamat kamu daripada Allah, daripada api neraka ni ialah apa kamu bawa? Amalan kamu saja. Sebab tu Nabi kata, ittaqun nar, peliharalah diri kamu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah separuh biji kurma. Adi juga meriwayatkan Nabi SAW bersabda, hadis sahih ni muttafaqun alaih, jagalah kamu dari api neraka. Lalu Nabi berpaling seolah-olah mengelakkan mukanya. Nabi paling. Kemudian Nabi sebut lagi, takutlah dari api neraka. Nabi paling lagi seolah-olah mengelakkan diri dari api. Dan Nabi bersabda, jagalah diri kamu dari api neraka. Diulang sampai 3 kali. Sampai kami mengira Nabi SAW benar-benar melihat api neraka. Seolah-olah Nabi tengok api neraka. Nabi paling, selamatkanlah kamu daripada api neraka. Selamatkan. Nabi sebut 3 kali, Nabi berpaling. Sehingga sahabat kata,
kami sangka Nabi diperlihatkan api neraka tu. Nabi nampak. Okey. Kemudian Nabi SAW kata, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Separuh butir kurma tu, butir kurma ambil belah. Dan Nabi SAW kata di akhirnya, faman lam yajid, kalau dia tak mampu juga bersedekah dengan separuh biji kurma, fabi kalimatin tayyibah, maka dengan kalimah yang baik. Bersedekahlah dengan kalimah yang baik, atau bercakaplah dengan perkataan yang baik, sebab dia dikira pahala yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Kalau mu tak boleh bagi sedekah, jangan kecek uduh. Royak benda-benda molek je. Royak benda-benda molek. Kalau tak boleh juga diam. Pasal apa? Pasal nak selamatnya kita daripada api neraka. Jadi hadis ni muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, galakkan bersedekah walau dengan sekecil-kecil benda. Walaupun nanti orang hina. Orang hina. Apa? Tara tu nak sedekah. Ada hadis nanti, tapi tak ada nak baca dah sebab kita ni lewat masa dah ni. Tak ada nak baca. Minggu depan cuti, tak tahu lagi. Tapi nak sebutnya, bersedekahlah walaupun dengan sekecil-kecil benda. Ada orang hina, jangan kira. Orang hina ni, orang munafik pernah hina orang zaman Nabi sedekah. Dia kata Allah tak berhajat pun pada sedekah setara ni. Bukan setara ni, dia hina. Lepas tu, turun ayat, Nabi SAW, turun ayat Quran untuk membalas celaan orang yang menghina sedekah orang Islam tu. Jadi sedekah. Kan saya sebut tadi, sedekah 20 sen, saya sebut awal tadi. Orang yang sama, ayah saya cerita mak dara ni. Orang yang sama, dia ni kalau pergi rumah dia akan bui, tak turun dengan tangan kosong. Walaupun gula sikit, gula ni rumah kita pun ada dah. Dia bukan masalah kita pergi sedekah rumah orang bagai tak ada. Gula ni rumah kita ada dah. Tapi dia bubur sikit, ambillah gula sikit. Kalau nak balik, tunggu. Dia pergi cari belakang rumah, ada nyo kelapa tua. 2 biji ke 1 biji ke, ambillah buat gula. Berah, mak saya kata berah. Kita pergi rumah dia tu, dia ambil berah, boleh supik, ambillah berah buat balik. Pasal apa? Dia suka telajak nak sedekah. Sampai hari ni, dia tak berapa, dia masih hidup lagi. Makcik ni hidup dah, umur tua dah. Tapi anak-anak dia kata, kalau nak bagi kau mak, jangan beri duit kau mak lah. Jangan beri duit kau mak. Kalau nak beri kau orang lain tu beli barang, beri kau mak dia. Pasal apa mak ni kalau ada duit, dia beri kau orang belakang. Dia dah jadi habit dia sampai dia tua, bila ada duit dia akan bagi kau natu dia, bagi kepada dia dah itu. Siapa diri dia sendiri tu, dia tak simpan pun untuk diri dia sendiri. Memang orang lain kena simpan untuk dia, kena beli untuk dia. Jadi dia jadi habit. Sebab apa? Sebab terlalu suka bersedekah. Saya kata hebat orang kampung ni. Orang kampung ni tuan-tuan. Orang kampung. Dan bila dengar pula, sebab kebetulan cerita suami dia ni orang kampung juga. Jadi nak bagi duit kat dia tu payah sikit lah sebab orang kampung. Adanya berah, adanya gitu. Dia nak sedekah tak ada duit. Jadi dia sedekah dengan barang-barang hak ada di rumah dia. Tengok orang ni sifat sedekah dia. Kita tak heran ke sifat orang kampung tu. Kita tak heran. Saya kata, dia ramai, saya kata, padahal benda-benda tu ada belakang dah rumah kita. Kita kata tak payahlah, ada dah rumah, ada tak apalah. Ambillah. Dia berah hancur orang kampung kan. Berah hancur, berah hak tumbuk-tumbuk tu kan. Dia ambil berah dia, tapi berah baru lah. Berah baru.
Jadi apa tu, hak kita ni biasa beli beras harga ni hak comel nak makan nasi. Dia beras hancur tu kali kita tak bagi dah. Nak. Ni beras baru dia. Ambillah, takut nak buat nasi impik. Atau masya-Allah. Ni betul. Orang yang passion, dia punya sedekah, dia passion dalam bersedekah. Kalau nak banding dengan relate hadis ni, memang patut. Jadi kita ni kalau kita bersedekah, even kalau kita tengok orang tu tengah cuci, beli air satu plastik bagi air, okey dah. Banyak dah tu. Dia minat, alhamdulillah. Bagi gula-gula kau budak-budak kecil, ambil budak-budak kecil balik tangan boleh gula-gula. Okey dah. Allahu akbar. Banyaklah asbab kita nak bersedekah ni. Cuma Nabi SAW kata, kalau tak mampu sangat, bersedekahlah dengan kalimah yang baik. Fabi kalimatin tayyibah, atau ucapkanlah perkataan yang baik, mudah-mudahan dengannya kita selamat dari api neraka. Allahu akbar. Baik. Habis dah kita hadis hari ni. Kita berhenti pada hadis yang ke 597 dan kita akan pergi masuk pada bab alhamlu ujrah alhamli babil hamli ujrati yatasaddaqu biha wan nahyi syadid an tanqisil mutasaddiqi biqalil. Bab menanggung upah yang disedekahkan. Menanggung upah yang disedekahkan dan larangan mengurangi sedekah. Larangan mengurangi sedekah. Tajuk dia tu kurang tepat sikit. Larangan mengejek orang ataupun mencela orang yang sedekahnya kurang. Sedekah dia sikit. Orang lain banyak, dia mari sikit. Larangan mencela orang yang bersedekah sedikit. Itu maksud dia. Hadis nanti kita baca kemudianlah, insya-Allah. Panjang lagi perbahasan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Jangan lupa bersedekah. Sedekahlah pada mana-mana yang kita boleh bersedekah. Mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.